Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Solehah Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Solehah doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan perkongsian ilmu daripada Solehah, tajuk yang ke-33 pada sesi tahun 2022 ni. Alhamdulillah, tajuk kita hari ini adalah cukuplah Allah di dalam hati. Insya-Allah, jika kita pegang Allah di dalam hati, insya-Allah kita akan dipermudahkan urusan, tak ada lagi perasaan kecewa, sedih, putus asa. InsyaAllah hanya Allah di dalam hati kita. Hai, Waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Hai, Waalaikumsalam Puan Latifah Aloy. Okey, Alhamdulillah, thank you yang bersama-sama dalam majlis ilmu pada hari ini. InsyaAllah boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan, insya-Allah. Semoga Allah memberkati dan merestui majlis ilmu taman-taman syurga kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, Waalaikumsalam Puan Umi Hendon. Hai, Waalaikumsalam Puan apa kat atas ni? Puan Ismawati Ismail. Waalaikumsalam Puan Masyitah Ahmad. Okey, Alhamdulillah. Thank you yang bersama-sama dan support live Solehah pada hari ini, insya-Allah. Hai Puan Nur Syawira. Okey, Alhamdulillah. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Okey, cukuplah Allah di dalam hati. Bila kita katakan Allah cukuplah di dalam hati kita, so, bila ada tanggapan-tanggapan ataupun kata-kata negatif yang dengar di pendengaran kita, kita nak dengar cakap manusia ke kita nak dengar suruhan Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang beriman, dia akan meletakkan Allah di dalam segenap hati dia, insya-Allah. Tak ada lagi perasaan sedih, tak ada lagi perasaan kecewa, tak ada lagi perasaan putus asa. Yang dia tahu, cukuplah Allah yang menilai apa yang dilakukan. Sebab hanya Allah yang berhak menilai dan hanya Allah yang tahu niat di dalam hatinya. Tak bolehlah kita nak kata orang riak ke, tak bolehlah kita nak kata orang ujub ke, takabur ke. Yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita duk jealous, jangan kita duk bersalah sangka dengan orang. Kalau orang kongsikan itu ini, kita cakap orang tu riak dan sebagainya. Tetapi sebenarnya Allah yang maha menilai. Allah yang maha menilai dan kita sendiri kena didik dan ajar hati kita supaya kita ni sentiasa meletakkan Allah di dalam hati dan sentiasa bersederhana dalam setiap apa yang kita lakukan. Cukuplah Allah yang menilai. Tak perlulah kita nak fikirkan apa orang cakap, apa orang judge, apa orang perkatakan. Tetapi cukuplah kita menjaga hak-hak Allah. InsyaAllah kita tahu apa yang haram, apa yang halal. InsyaAllah kita jaga amar ma'ruf dan nahi mungkar. InsyaAllah hati kita pun akan tenang. Hati akan tenang, jiwa akan bahagia. Kita melaksanakan setiap perintah Allah dengan rasa penuh kehambaan dan kesyukuran, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, cukuplah Allah di dalam hati. Kita kena didik dan tanam dalam diri kita perasaan syukur, kesyukuran yang teramat sangat dan ucapan terima kasih hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, kita hari ini kebanyakan manusia dia lebih suka ucapkan terima kasih kepada makhluk tanpa mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan semua perkara. Allah itu adalah Allahu ya Khaliq, Allahu ya Razak. Yang memberi rezeki adalah Allah.
Yang memberikan rasa nikmat, kesyukuran, kegembiraan, kebahagiaan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dalam setiap rezeki yang kita dapat, kita lupa untuk ucapkan terima kasih kepada Allah, tetapi kita lebih suka nak mengagung-agungkan makhluk, lebih suka nak mengagung-agungkan serta nak menaikkan manusia berbanding nak ucap terima kasih dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita berterima kasih dan ucapkan kesyukuran kita, boleh kita laksanakan buat solat duha, tanda kita bersyukur, tanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bersyukur dan kita zahirkan rasa kesyukuran kita ni hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa perbaiki diri dan sentiasa bertaubat setiap hari. Sebab kita tak tahu kan, adakah esok umur aku masih panjang? Adakah esok aku masih hidup di muka bumi ni? Ataupun adakah sebentar lagi Allah masih izinkan aku bernafas di muka bumi ni? Sentiasalah beristighfar, sentiasalah merenung kelemahan diri, sentiasalah bertaubat di atas setiap kesalahan dosa-dosa kita yang kita sedar ataupun kita tak sedar, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, genggam akhirat dan lepaskan dunia. Kita dah di fasa akhir zaman. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana umat terakhir adalah umat akhir zaman kita semua ni. Kita di fasa yang terakhir. Adakah kita dah bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Andai hari ni kita masih lalai, masih leka, masih lagi nak berseronok-seronok, masih lagi nak kejarkan hiburan, kelalaian semata-mata tanpa menghiraukan akhirat kita. So jom cek diri kita masing-masing, audit diri kita, muhasabah diri kita agar kita tak terlampau seronok sehingga kita tak ada bekal akhirat, sehingga kita tak mempersiapkan diri kita dengan saham akhirat. Orang yang sentiasa bersiap sedia dengan saham akhirat, insya-Allah diri dia akan sentiasa melakukan kebaikan, mengajak orang ke arah kebaikan, kumpul saham akhirat banyak-banyak. Kalau kita diperlihatkan tabung amal kita, dah takat mana, dah paras mana, dah level mana, sudah tentu kita ada perasaan takut kan. Tetapi rahsia Allah, Allah merahsiakan setiap pahala kita, tabung amal kita, tingkatan iman kita, semuanya dirahsiakan. Semuanya tak dipernampakkan. Sebab apa? Allah nak test iman kita. Adakah kita hidup dekat dunia ni, kita berusaha untuk tambah amal kita? Adakah kita berusaha untuk improve ibadah kita? Semuanya adalah rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata nak lihat tahap keimanan kita. Adakah kita ni benar-benar bertakwa? Adakah kita ni benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, mendahulukan Allah dan akhirat yang utama. Hari ini sebagai contoh, kalau kita sakit, adakah kita cari doktor dulu ataupun kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang beriman, dia akan cari Allah dahulu. Apa-apa dia tahu dia sakit kan, dia tahu dia tak sihat, dia akan banyakkan berzikir, dia akan banyakkan untuk buat solat taubat, solat hajat untuk Allah sembuhkan sakit dia. And then ikhtiar yang kedua, barulah dia akan cari doktor ke, cari ubat ke, sebab dia tahu tanpa keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan sembuh daripada penyakit. Sebab yang maha menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor, ubat cuma adalah asbab kepada kita untuk mengurangkan kesakitan dan mengelakkan kemudaratan. So jangan kita salah faham, jangan kita salah tafsir. Kita banyak berharap kepada makhluk, berharap kepada selain Allah, sehingga kita meletakkan Allah tu di level yang nombor berapa. Sedangkan selayaknya Allah adalah sentiasa nombor yang paling atas, yang paling utama, nombor satu. Yang perlu kita cari saat kita susah ataupun senang, Allah dahulu, insya-Allah. Kalau kita meletakkan Allah di dalam hati, tak ada lagi perasaan kita sedih ke, kecewa ke, Allah genggam. Allah peluk dakap erat hati kita dan Allah angkat segala kekecewaan, segala kesedihan, segala apa perasaan yang tak enak dekat hati kita ni, Allah gantikan dengan kemanisan dan kebahagiaan kalau kita pegang Allah dan genggam akhirat dalam hati kita, insya-Allah. So genggamlah akhirat kita, letakkan akhirat dalam genggaman kita nombor satu dan slowly lepaskan keduniaan, sebab keduniaan tak menjamin kita kebahagiaan di hari akhirat kelak. Rumah, kereta, harta, wang ringgit,
orang-orang yang kita sayang. Semua tu adalah pinjaman sementara. Namun, kalau kita sayang keluarga kita, kita akan tarik tangan mereka. Kita sayang sahabat kita, kita akan tarik dan ajak sama-sama mereka untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pentingkan diri, bukan nak masuk syurga seorang-seorang. Sedangkan kita seronok kalau masuk secara berjemaah, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, apabila kita diuji dengan kesedihan, kehilangan ataupun apa sahaja perasaan yang merosakkan serta meremukkan hati kita, carilah Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih sebab Allah sentiasa ada bersama dengan kita. Ni bila kita sedih, kita meroyan, meratap, menangisi 7 hari 7 malam pun tak habis-habis. Masalah tak settle-settle sebab kita lupa cari Allah. Sedangkan apabila kita bersedih ataupun kita ada masalah, hendaklah kita bentangkan tikar sejadah, pakai telekung, ambil wuduk, solat dan mengadulah hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya duk telefon kawan kita berjam-jam, duk popek-popek itu ini, lagi mengundang kepada dosa fitnah dan penyakit hati. Sedangkan apabila kita bersedih, Allah menyeru kita untuk solat dan sabar. Solat dan sabar dengan cara untuk berserah total hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bersedih. Allah akan angkat segala kesedihan andai kita mengadu kepada yang hak, yang berhak. Bukannya kita duk cari manusia tak habis-habis, kita lupa nak mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang menyelesaikan masalah kita adalah Allah. Allah yang izinkan semuanya berlaku. So, jangan tinggalkan solat dan sabar. Didik diri kita sabar. Banyak-banyakkan sabar. Jangan melenting. Tenang dahulu. Sebab jiwa yang tenang tu adalah jiwa yang akan sentiasa menang. Berbanding dengan jiwa yang kelam, kabut, resah, gelisah. Sehingga kan tak tahu macam mana nak cari solusi. Sehingga berfikir di luar kewarasan akal fikiran. Mulalah berlaku depression, nak bunuh diri, nak cederakan diri, nak bunuh orang. Sebab kerana iman yang semakin cetek. Bila kita ada masalah, iman kita sedang diuji. Time itulah syaitan sedang mencucuk jarum. Kau bunuhlah diri, kau dah tak berguna dekat dunia ni. Na'udzubillah min zalik. Banyakkan bersabar dan banyaklah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah yang tahu isi hati kita. Kalau sedih, berbalik kepada Allah. Kalau gembira pun, berbalik kepada Allah. Jangan lupa diri. Jadikan diri kita ni orang yang bersyukur dan sentiasa bersederhana dalam setiap tindakan kita, insya-Allah. Okey, dan akhir sekali, banyakkan bercakap dan mengadu kepada Allah. Takkan sedih dan kecewa, malah hati kita akan tenang. Macam saya bagi tahu tadi kan, kalau kita ada masalah, cari Allah, bukan cari makhluk. InsyaAllah, banyakkan ibadah kita, banyakkan zikrullah, banyakkan mengaji, insyaAllah hati kita akan tenang, jiwa kita akan lapang sebab kita mencari solusi dengan cara yang betul. Bukannya kita membabi buta, buat keputusan melulu sehingga menyebabkan ramai jiwa yang sengsara. Tetapi bila kita cari Allah, letakkan Allah di dalam hati kita, insya-Allah segala kebahagiaan, segala apa yang kita nak dalam hidup ni, insya-Allah Allah akan bantu untuk permudahkan. Jangan lupa amal ilmu FTR. Macam mana doa dipermudahkan urusan. Andai hari ni Allah uji kita, tiba-tiba kita positif COVID, and then anak-anak kita dan suami kita berjauhan daripada kita, Allah uji kita lah tu. Sebab Allah sayang kita. Allah nak tengok kita macam mana. Andai aku berikan engkau ujian, bagaimana engkau untuk melakukan dekat dunia ni? Adakah engkau berputus asa? Adakah engkau terus bersedih? Ataupun engkau mendoakan dan terus bersyukur kepadaku? So, jadilah orang yang bersyukur. Ujian adalah tanda Allah sayang kita. Kalau Allah tak sayang kita, Allah tak peduli pun kita hidup macam mana ke. Sebab tu Allah bagi ujian, sebab Allah nak tambah pahala dalam diri kita. Allah nak naikkan darjat kita. Allah nak kita menjadi seorang yang sentiasa bersyukur dan berusaha dalam situasi apa sahaja, insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Solihah. Segala salah silap harap dimaafkan, insya-Allah. Kita berjumpa lagi esok hari di waktu yang sama. InsyaAllah Soleh akan berkongsi kepada anda semua ilmu-ilmu untuk makanan rohani kita. Dengarkanlah majlis ilmu setiap hari supaya hati kita tak mati, supaya hati kita tak keras, insyaAllah. Okay?
Semoga sama-sama kita terpilih untuk beroleh syurga Allah dan menerima husnul khatimah di pengakhiran kita, insya-Allah. Okey. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.